December 2019. Okay. Why I like this paper because it's on the top. Okay. If you look into your EQPS system, you go to your EQPS system, you will see that this will be the first one. Maksudnya if you search based on the code only, you just type 001. So you ambil yang the first one. So you tak payah ingat lah. Selagi dia tak update, maksudnya inilah kita punya rujukan file. Okay. So you can download this one. Saya dapat this one lah. Walaupun ni tulis 2020, but it was in December 2000. Okay. So yang ni, thing about this paper not that hard and not that easy. So boleh lah kita jadikan lah. So question number 1 ni you all try buat sendiri lah. Okay, try to explore how to do checking using text box. Okay. Kita akan fokus checking on. Okay. So kita akan tengok question number 2. So basically this question actually focus on the function. So sebab kita tak belajar function lagi, to be fair kita akan abaikan function. Maksudnya this program will be execute in this command method. Okay, in this procedure. Okay. So itulah kita punya fokus. Okay. So macam mana rupa dia, sikit-sikit kita letak sini. Awak boleh download lah. So start dari situ kita nampak soalan tu. Okay. So, kita boleh letak ni. Okay, ni. So if you already try, you akan tengok tak payah select kat sini lagi lah untuk window form ni kan. So dia akan ada recent project template kat belah sini. Just click this one and then click name our file. Buat. Kita buat apa? Oh 3D. And based on what we call that, we got question set 2019 December. Alright. So you either you can watch only and then try later, or you can try along, no problem. So hopefully you can hear my voice. Kalau tak dengar boleh ni boleh comment. Ataupun just interrupt me. So for this one kita akan buat form. Okay, there will be a few, saya rasa 3 je input. Sebab the total calorie will be apa orang kata output. Okay, so for that kita akan buat total calorie as my toolbox. Oh, tak siap lagi. Okay, total calorie as apa orang panggil? Read only button. Read only text box. Okay. So let's go to our toolbox. So as usual, just gunakan command lah. Kalau you ambil all window form ni banyak sangat. Kalau command just sesuai yang biasa pakai. So it will be easier for us. So the first one we take the text box. Saya suka start dengan text box. So why we start with the text box? Because sebab dia punya jarak apa orang kata cantik. Dia berbanding dengan label. Dan kenapa dia kat situ? Itulah jarak saya. Okay. Kalau you suka buat benda kemas-kemas, boleh lah buat. Nanti dia punya jarak cantik. Mas. Salah button. Itu button. Text box. Sekejap ni. Dan kita boleh tambahkan. Lagi. Okay, so for this one saya akan ikut lah. Macam mana yang apa tu orang kata picture box. Okay, picture box sebenarnya dia pakai picture box. Okay. Dia tak letak picture lah dalam dia letakkan apa tadi tu namanya. Saya lupa. Dia kita akan update dia punya background color. And then this one will be the button. Okay.
then so this one we delete. So delete sebab sepatutnya kita letak label kat situ. Label. Dia nak buat jadi kemas, jadi cantik. That is the previous job lah. Dia ni nak letak dia kat line merah kan. Dia rasa susah. Dia taruh kat bottom senang, top senang. Dapat merah tu. Kita sabar. Okay. Okay. So first part kita dah copy dia punya design. So section 4 kita akan ikut lah. Okay, kalau kita tengok kat sini, the label dia tak ada bagi tahu list of object. So untuk label saya tak. And then kita tengok gambar dia kat sini, dia punya ni form nama, calories counter. Kita akan tukar nama form. So untuk tukar nama form, you can click on form. Okay. Akan properties. Okay. Ini kita yang buat. Ini based on the load of the form. So jangan klik banyak sangat. Sekali. Jadi dia dah highlight dan kat properties tu dia keluar about the form itself. Okay. So kat sini kita akan, nama form 1 tu kita biarkan. Kalau nak tukar pun boleh. Kita not necessary. Sebab itu bukan part of the process tu. Tapi text tu, kita tak nak kat atas tu keluar form 1. Kita nak keluar kat atas. Calories. Then aside from that, saya suka tukar yang ni supaya bila dia run, sebab macam saya pakai multiple screen. So saya suka dia keluar dekat screen yang kita kena guna. Saya tak payahlah tengok screen yang satu macam surprise pula nak keluar kat mana. Siap that one. So now let's rename our text box based on the name given in paper. So this one, nama dia, kita delete it. Text, sorry. Then this one will be text carbo. And then next one will be text. This three will be our input. Okay. And this one, yang ini yang saya katakan dia, sebab dia total kan, text total. So this is the output. Okay. So untuk output biasanya kita tak nak dia editable. So what we can do is kita klik kat dia. You go to it dekat atas ni. So saya tengok ada yes, this one, read only. Okay. So kalau you tukarkan kepada true, maksudnya you setkan this text box should be read only, okay, only. So dia tak, nanti dia jadi warna kelabu. You boleh try. Tengok jadi warna kelabu. Dia jadi sama macam warna background lah. So maksudnya, you tak boleh edit tapi still boleh copy add. Okay. So settle that one. Dan button ni one. Okay. Button ni kita bukan nama. So text dia dalam gambar ni kata calculate. Then this one will be and this picture box, picture box, dan dia punya name dia tukar graphic. Okay, so siap. Lupa label tak ni lagi. Label kita tak payah name lah. Label kita biarkan as it is, cuma kita tukarkan teks ke apa yang dipaparkan tu. Kita tak nak keluar label one kan. Ikutlah baik. Lah. Kedua, jadi kita realign dulu. Kita ubahkan teks dia dulu. Dan one pun right. Dan this one pun sedih. Ya. Dia macam lari lah. Dulu kan lari, ni macam dah touching. So, you can do it, kita move kan dia. Select all. Yeah.
Tapi pegang yang tengah. Supaya dia punya gap, dia ikut yang tengah. Kemas ni. Okay. Siap lah. So, what else? Lagi? Siap lah saya rasa. Anything else to tinggal? Hope not. Okay, so for the moment, okay, so apa kita nak buat? Kita nak buat program based on the click of the button. Okay, kita akan abaikan function ni. Okay, kita akan abaikan function ni. Kita just buat the sequential program. Okay, maksudnya kita klik je button ni, dia buat semua sekali. Dia tak buat dalam function. So darab 4. Okay, tak ada masalah. Okay. So the first one, you have two options to start the program. Sama ada satu you pergi kat sini. Kat form ni. Dia kosong lah. So you have to choose here. You go to the button. And then what you want to do based on the button. The event. Okay. So you can select on click. So dah akan keluar benda ni. Okay. So lagi satu cara. Okay. Kita delete ini. Ataupun lagi satu cara. Lagi senang. Okay. So sometimes you nak customizekan itu the event yang happen to the button. So you can choose from there lah, double click. So yang ni macam kita nak dia based on the click of the button. Kita boleh click kat button ni, so dia akan buatkan untuk kita yang ni. Okay. So as usual, kita start dengan declaration dulu. Kita follow Java and C++. So click as berat, double. Click as double. Dim set. So dim set as double. So on. So button. Dim, what the other one? Turbo. Dim, Okay. So alang-alang ada kat sini kan. Kita buat sekali lah. Yang 944 untuk kalori karbo ni, kita jadikan dia constant. Division. So constant. Divide. Double. Double. Orang putih lah. Karbo. Boleh seorang. Protein. Double. Okay. Itu je dapat. Dan kita buat. Next one. Input. The input will come from the text box lah. So fat. Before that kita buat passing jangan lupa. Kita kena kata convertkan value tu. Dia akan convertkan lah kepada value yang bersesuaian. Okay. So by then carbo salah je carbo itu dia buat passing dia carbo. Then the next word is put then put file then go to start. Yes, that's all. Then we can start the process lah. The process simple je. Darab je. Darab tambah.
Lebih rajin buat sesuatu lah. Nanti tambah variable kan banyak sangat pula. Saya nak tengok. Saya buat pendek lah. So total kita kira dulu So kita masukkan kat variable. Total sama dengan fat darab dengan constant fat. Tambahkan dengan karbo dulu. Karbo darab dengan constant karbo. And then fat karbo protein darab dengan constant. Kalau kita buruk-buruk pun nanti dia akan cantikkan lah. So don't worry about that. Tapi jangan jadikan habit lah. Nanti final jadi habit lah. Empat-empat. So dalam BB paling penting jaga indentation dia. Input, process, output. Untuk output, kita just nak, apa orang kata, keluarkan kat situ lah. Kan? So, what we want to do. Output kita nak keluarkan balik dekat text tadi kan. So, text total equal to dot text. So, text equal to alright. Okay. Jadi. Okay. Soalan ni. Selesai. Mula kita tengok result. So kita dapat 330. Betul lah tu. Kita punya calculation yang bikin. Cuma kita tak setkan color lagi. Okay. So kalau you tak tanya kan macam where do we get this 330 kan? So mana kita dapat? Okay. So bila you ada soalan macam tu kan, so you boleh buat debugging. So debugging untuk PB. Kalau kita pakai output PB, takkan kita nak buat semua macam tu kan? Ini nak test satu-satu punya result pun kita buat macam tu. Okay. So for that, kita boleh gunakan console.writeLine. Apa kita akan buat dalam ni adalah kita akan tengok, kita akan cuba tengok lah. Did we grab the value properly? Betul tak value ni kita grab? Kita akan try kata fact. Kita akan setkan dia. Fact. One. Sorry. Saya dah terkopi. Okay. Banyak ni. And this one is for the page dulu. Ya. Untuk kita ni. So untuk ini saya tambahkan lagi satu lah. Walaupun dia dah inline, right by line kan, saya tambahkan bleeding line sebab saya nak jarakkan dengan bawah. Bawah ni saya akan repeat. Yang bawah ni, bila saya repeat, saya nak tengok calculation ni, itu idea dia. Ini selesai, tekan dengan karbo, tekan dengan dan protein, tekan dengan protein. Dan yang last one ni, actually yang ni dia takkan keluar dekat kita punya ni lah. Dia akan keluar dekat kita punya console. Console tu kat mana ni? Yang bawah output. So kalau kita nak buat debugging,
So saya lagi galakkan cara macam ni. Unless nanti bila you dah professional kan. Nanti nak letak break on ke apa ke. But for the moment saya rasa macam ni lagi orang kata lagi dah difaham. Dia customize lah maksudnya. Dia ikut apa yang kita nak. So dibagi ni tak wajib. Dibagi tak wajib. Dibagi tak wajib. Okay. Cuma nanti bila you tanya, you nak check value apa semua kan, kata, kenapa value salah? Apa yang menyebabkan dia salah? So, this is how we can check. Dia akan keluar kat sini, nampak? Okay. So, kita punya input jadi 10, 30, 30. Okay. And then bila darab, dia betul. Dia darab salah. Why salah? Itu salah. Dia jadi salah. Fat darab ni 90. Betul. Dan karbo darab ni jadi salah. Apa? Tapi bila hasil tambah dia betul. 120. So by right, karbo pun sepatutnya 120 kan. Why it become 304 something? Karbo. Oh, kita buat N. Kita keluarkan output. Okay. So sepatutnya dia dah. Try again. 304 ni 30 dan 4. So kita boleh check kat sini lah. Hasil input kita dapat drag macam tu. Hasil darab pun kalau ikut kita split kan nanti result sama dengan result. Everything looks fine. Okay, so that's how I advise you to do debugging lah. Compare daripada tanda-tanda yang baik. You can do the breakpoint so on tapi saya tak tunjuk breakpoint. Dia pun tak suka pakai. Okay, and then what else? The next one, oh yeah, the button color. So yang ni lah kita akan buat if after. Okay, so it will be part of the process saja. Okay. Apa proses tak? Boleh. Boleh dia kena kat output. Why dia kena kat output? Sebab dia dah keluar value total tu kan cantik. Cantik dia update the line. So that dia tengok dia punya condition. So else if dia, if dia kata lah. Okay. So kita buat semula. Apa dia dah buat? So if total equal lah katakan. So, dia punya N kita eja. Itu perbezaan yang pertama dia. N total less than below 100. So less than 100. So dia ada dan kat belakang. Nampak? So dia akan keluarkan sendirilah kita. So this is where we will set our color lah. So for this, what do we do? Color, yeah. Color pick box. Kita tak rename. Tukar color. Color dot. Kita nak tukarkan the background color. Background color equal to. Kita ambil daripada color palette. Okay. So bila nak buat else dia, kan itu. Just type else if. Then letaklah condition kalau nak. Why then? Ini press enter. Okay. Senang kita copy dulu. Paste ni. Ya. Dah ada then tu boleh align kan. Okay. So just need to change the condition here. 100 to less than okay. So the color you want to change to yellow. Next one. Tukar ada else kemudian kita kena. Sebab kita tak cover untuk negatif tadi kan. Macam ni, anything larger 300 jadikan besok kan. Yang buat green, yellow, dia ikut color traffic. So the last one, buatlah else dia. Color ni
color, photo, color, set as black. Okay. Kalau error, dia black kan. Alright. Error tu maksudnya macam ni. Kita try yang default dulu. Okay. Dia keluar. Saya kurangkan. Okay. Dia yellow. Sebab dia between 130 kan. 100 to 300. Yang kita kurangkan lagi. Okay. Dia jadi jump. Seperti below than 100. Yang katakan kita jadikan dia negatif. Tak ada tulisan. Kita ni untuk juga. Alright. Okay. Ada soalan setakat ni? Any question so far? Okay. Okay. And ni kita tengok lah. So basically we answered the question already lah. Okay. Sekejap. Itu yang pertama. Ada soalan? Sebelum saya tukarkan ini jadi select. Okay. Bukan switch state. Jadi select. Any question for this one? Ada tak? Soalan untuk yang ini. So conditioning very simple lah. Dia very straightforward. Dia apa orang kata sama je macam saya lupa nama. Macam apa nama dia? Java ataupun banyaknya programming language di kepala. Okay. Okay, so next one. Kita akan tukar kali ini jadi select. So problem. Dan kita akan refactor format yang dia. So this one lah. So kita tengok tadi. Kita tengoklah dua example. Saya tengok nak lupa. So select case. Okay. And then dia punya variable yang kita nak select the case based on case. Okay. Kalau kita tengok dia macam unique sikit. Dia tak sama macam C++. Kan. Kalau C++ you kena buat ke bawah kan. Okay. So dalam VB ni dia canggih sikit. Okay. Dia canggih sikit. So select. Saya lupa. Okay. Based on total. This one. Kalau macam C++ kita buat macam ni. This one double dot. Dalam ni tak ada double dot. Dan kita try tunjuk dulu lah. Itu. Macam. 1, 2, 3, 5. Okay. Okay, so that one. Kita letak situ. Okay. Saya nak tunjuk dia tak jadi green. Okay. So idea dia. Macam kalau kita punya idea sama macam selain daripada tak ada break apa semua tu tak perlu kan dalam ni. So that one is fine. Okay. Actually saya nak tunjukkan dia punya cara penulisan tu lain. Okay. So kalau saya dapatkan result 4. Kalau 4 senang nak dapat kan. Okay. Kita try dapatkan result 4. Color green tu tak keluar. Okay. So this one 0. So dia times 4. Dia dapat result 4. Okay, which are case 4 kat sini. Tapi dia tak boleh nak buatkan color. Okay. So when you have multiple case for the same result dalam VB, you tak boleh write macam mana dalam C++. Okay, dalam Java. So you have to write it in one case. So katakan kalau macam you nak buat macam ni. So what you actually do is you letakkan comma. Okay. Maksudnya satu, comma means atau satu atau senang kalau saya type kan. Satu atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau 9 atau okay. So maksudnya kita gunakan or. So kalau kita buat macam ni, baru dia boleh select jadi click. So we try this one. Kalau saya jadikan dia 4, dapat tak? 0 1
Nampak? Jadi green. Kalau saya letak lebih, dia tak boleh nak reset. Dia tak boleh nak reset. Sebab kita tak set kat loop. Boleh juga kalau nak reset, resetkan kat loop. So this one, kita try untuk katakan nombor yang terlebih. Klik jadi 200 something, so nak tengok apa lah. Tak kena ni. So kita try set to 8. Kita boleh ingat. 1, 1, 1 times 4, 1 times 4 plus 10. So dia akan dapat. Okay. So that's the first one. About apa nama dia? VB. Okay. Okay. The next one dalam VB. Selain daripada kaedah macam ni, dia juga boleh buat kaedah. Okay. Dia kalau dia nak buat dalam, dia boleh buat dalam bentuk range. Untuk dia punya okay. So this one, buang 9. Dan daripada 10, 2, dia boleh letak 2, 90. Macam tu. Faham tak? Maksudnya kita buat 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau 9 atau 10. Atau 9 atau 10 sehingga 90. So now we covered everything. So, that's the other way to ni. Ataupun ini sebab saya introduce tadi koma tu lah. Ataupun you buat macam ni lah. Cara mudah. Okay. You cover the whole range. Macam yang soalan bawah. 100 to 200 and what we want to do, we want to color it. Okay. Ataupun kalau you nak splitkan, boleh juga. Okay. Boleh tak? Boleh lah. Okay. Tapi ni limitation dia. Limitation switch case, saya rasa lah. Dia tak ada to infinity and beyond. And above tu, istilah tu dia tak ada. Dia, you must know where you want to start. You must know where you want to stop. Or what you want to skip. Okay. So, kalau you nak skip pun boleh juga. Dia katakan macam yang this one kan. You tak nak, apa orang kata, this one from, kita buat sini. 199. Okay. Or, dan, ni ratio apa? 250. Ini kita letak 50. 4 nanti. Okay. Kita nak skip. Okay. The idea is we want to skip. So kat sini ataupun daripada tambah 50 tambah 50 250 250 to 2 maksudnya color 150 to ada skip. Kalau nak skip pun boleh juga. Ini daripada 150 to 4 selesai. Dia jadi. Ini kita ambil color similar to yellow lah. But instead of yellow, kita akan letak orange lah. Yang 300 ni masalah. 300 ni, kita tak boleh nak buat to above. So kita mesti ada limit 1000. Ataupun this is where you put the case of else. Kalau dalam case paksa lah. Tak ada pilihan. Okay. So this one kita letakkan. So kita tak boleh ada else untuk negative number lah. Okay, so yang ini kita akan test split jadi petak. Kita tahu macam mana question ni. Kita try and error. So this one kita start dengan yang rendah dulu. 34 hijau, cantik. And then 100, let's say kita try 5 dulu. Okay, 35. Dia jadi orange. 10 dia antara sini. Ya. Maksudnya kalau kita letak 20 ni, dia akan change to yellow. Ya. Nampak? Kita boleh splitkan lah range tu. Tapi you must be precise. Okay. And then anything above,
In above, by right should be right lah. Anything out of range. Larger than 300 or negative number, it will be right lah. Okay. Kalau lain, right? Itu kekurangan dia. Macam biasa lah. Dia limit untuk integer, dia limit for kan? That is normal. So dia ada limitation. Okay. So biasa kita pakai ni untuk karakter ataupun untuk integer lah. So that's the example. So, any question? About selective. So everybody will prefer to use this one. So, ingat dia punya else if adalah rapat. Okay. Dan dia punya arrow yang berbeza adalah double equal. Equal kita pakai single je equal. And then not equal kita pakai diamond arrow. Arah berlawan. Okay. Alright. And then what else? Kita check our notes. Sebelum kita lupa. Alright. Kita try pada atas. Kita tengok apa yang kita cover lagi. So this one is okay. So ni dia punya perbezaan the rational operator dia. Rational operator. Okay. Text comparison. Okay, text comparison dalam ni very simple. Text comparison kan. Ini saya tunjuk terus lah. Kita gunakan debug mode je lah. Okay. So for text comparison, macam ni apa nama dia? Oh sorry, dia tak ada bracket. Lain satu dia tak ada bracket bracket parenthesis tu tak ada. So let's say kita just try string terus lah. Wait in right. So, okay. Equal to right. Okay. Sama tak? Okay. The idea is kita nak dapat jawapan sama. So maksudnya kalau ini betul, maksudnya kita kata betul. Betul. So, right. Ini kita bagi juga sama. Kalau tak sama, kita kata tak sama. Oh, sorry. Ada borak. Tak ada. Ya. Yeah. Okay. So kita by right kita punya assumption dia sama. Yang ni kita tengok dia sama kan. Kita try dia akan keluar. Dia masuk apa-apa value. So dia akan keluar tidak sama. Walaupun nampak sama kan. So kenapa dia macam ni? Sebab ini memang tak sama lah. Sebab ini tak sama. Okay. So untuk samakan dia, itu yang dia kata dalam notes tu. Dia kata, kalau kita nak samakan dia, pastikan dijadikan dia punya casing tu sama. Sama ada lower case ataupun upper case. Upper case ataupun lower case. Baru dia sama. Okay. So kita boleh try this one. Kita akan kata dengan dia. Kita jadikan semua upper. Mana upper? Up. Sorry. Dia punya function. Oh, dia apa? Salah function. UK. So kita jadikan dia kepada upper case lah. UK. Maksudnya temporarily okay, this sentence okay, this sentence tak boleh kata statement kita jadikan dia sebagai huruf. So sama juga dengan yang belakang ni. So bila kita comparekan huruf besar dan huruf besar, sebab dia case sensitive kan. So by right sepatutnya dia kata this compared to this the same, so it should be 2 and then baru dia keluar. Aku tak keluar sebab kita tak calculate lah. Nampak? Jadi sama. Yang first one kita jadikan casing dia sama. Okay? That's the first one.
Tapi yang ni temporary kita tak update. Kalau nak update selama-lamanya pun boleh lah. Just append back to the and what else kita kena tengok hari. Oh, message box. Okay. Message box. Message box and also number. Okay. Message box and number. No problem. Kita tengok dulu slide yang kedua. Operator sama if dah cover and or inclusive or not. Not kita pakai not. Okay, kita bracket kan and then kita pakai not. Try lah. Oh, and then string manipulation. Manipulation kejap kita play around. Okay, so kita play around dengan numeric dengan box dulu kan. Okay. So numeric bunyi dia macam ni. Kan masa kita tekan button tu. Kan, sebelum kita jadikan dia input. Jadikan dia value. Why not kita check. Tapi macam ni kita nak stop dalam proses. Itu menjadi persoalan. Okay. Macam ni kita nak stop dalam proses. So this one how we should do the idea. Okay, why not selepas siap dah. Lepas siap, kita reset the value, kita reset everything, and then baru kita fokus and kita akan message. Okay, cantik. Okay, so maksudnya yang ni tak perlu kita biarkan dia sebab dah keluar kat konsol je. Kita tambahkan ni supaya dia tak rapat. Okay, so this yang ni saya komen balik lah, kita pakai if else supaya dia kemas. Okay, komen pakai if else balik alright, then what else? So kita masukkan value, okay, kita nak dia check result kita betul tak. Okay. Sebab sekarang kita nak dia check value yang kita masukkan tu numeric ke tak. Sebab sekarang kalau kita masukkan non-numeric pun kita mesti ada result. Kita masukkan activity lah non-numeric pun dia akan keluar kosong sebab kita setkan dia default dia kosong. So kosong. Kita kata anything more or equal to 0, dia akan skip keluar. So kita nak dia reset yang begitu. Ini dia calculate sebab kita tak belajar lagi macam ni nak jump back stop the process. And so apa kita nak dia buat ini selepas dah siap semua ni kita akan check if numeric. Kita buat kemudian ni. Okay. So bila kita nak check numeric kita buat macam ni. If what text just now, the first one is that right. So, kita nak check dia numeric tak. What we can do is kita letak dalam bracket. Kita check this. So kalau kita masukkan dia bukan numeric, then what happens? Numeric result dia true. So true baru dia boleh buat. Okay? Baru dia boleh continue. So kita nak dia check bila dia tak bukan numeric. Tak apa saya run. Patutnya kita nak dia reset lah. Okay. So kalau dia bukan numeric, the idea kita nak everything resetted. Okay? Reset. So maksudnya text right? Text total text equal to jadi saya rasa jadi empty. Nak emptykan the box. Okay? So selain daripada tu, sebab kita tahu yang salah adalah tekan right? Kita tukarkan, kita dekat right pun kita emptykan. Selain daripada tu, kita nak dia fokus lah. Fokus tu maksudnya kita dah tahu dia salah kat situ. So dia update kat situ lah. Okay. Fokus. Fokus select. Kita nak dia highlight kat situ. Maksudnya dia tunjuk kat kita yang mana ya. Okay. So yang ni kita buat untuk text pad Jadi kita. Okay. So this one untuk fact kita masukkan. Ini kita masukkan normal. Dah klik. Dia keluar 16. Ini kenapa 16 sebab ini masih ada result lah.
Tapi nampak tak? Dia tak highlight kat sini and dia tak detect. Ini pun dia tak detect. Padahal kita dah kata setkan empty kalau dia bukan numbering. Okay. So why this happen? Sebab kita punya condition salah. Kita kata adakah nombor ini numeric? So dia check nombor ini bukan numeric. So kat sini false. False, dia tak buat lah. Kita nak bila dia false, dia buat. So kita kena not. So that we must reverse. And the result. Okay. So next one. So kita try again. So kita try. Apa-apa. Dua. Okay. Tak payahlah. Nampak? Dia set 0. So yang ni nampak? Dia select. Dia highlight kat kita. Dia hentikan. Dia setkan 0. Dan dia highlight. So inilah yang salah. Yang betul kita tak kacau lah. Okay. So yang ini by right. Yang ini pun kita resetkan color dia. So color dia. Yang betul dia select. So one total. Kita akan setkan pick color tadi. Color. Betul. So kita nak buat. Mi ni. Bila kita pakai mi ni maksudnya merujuk kepada form 1. Okay. Mi punya right color. Okay, maksudnya tak sama color dengan kita punya form. Jadi balik kepada normal lah. Jadi so that's the idea. So kita try this one. One ni kita biarkan normal. Nampak? Color pun tak keluar. Okay. So bila kita masukkan dia numeric, baru dia keluar. Okay. Kalau kita masukkan bukan numeric, dia akan bisa. Dia akan setkan 0 kat sini, dia akan. Okay, ketik lah. Okay. So we have to do for all. Ni kita tak boleh jadikan dia if lah. Kita kena buat dia multiple if. Tak boleh buat dia single if. Sebab kita nak check satu. Okay. So the first one for text. The second one will be for carbo, I guess. So this one total biar. And the last one will be kita boleh try. First kita try salah satu. Okay. Dia jadi. Okay. Nampak dia highlight yang ni. Kita tekan yang ni dulu. Okay. Keluar result. See? Tadi masih lagi 0 kat sini kan. Kenapa dia tak jadi lah? Oh sebab yang ni dah jadi numeric. Yes, tentang 0. Sorry. So dia start tuliskan ni. Sebab. So yang ni dia select kan. Yang ni kita masukkan betul. Tapi yang ini kita jalankan. So dia akan. Okay. So selain daripada tu. Sama dia select. Sebelum select tu. Kita juga boleh bagi warning. Kita boleh bagi message. Itu guna message box. Ini. So kita boleh bagi macam ni lah. Warning error apa semua kan. So kita boleh bagi kat sini. Katakan kalau macam box kita boleh bagi message box. Okay. So kita boleh tengok lah. Dia punya message box. Okay. So the first one dia akan kata from object. So the second one, this one is the tag. Ni dia akan ada 3 formal. The first one will be tag. This one for the button. Apa tu nama? For the icon. So icon dia dalam gandaan 16. 0, 16, 32, 48, 64. Senang ni. And then the last one will be title. Kalau dia tak letak, dia akan ignore. It will be nothing. Okay. So boleh lah. So kat sini kita akan kata message dia. Yang pertama message lah. Paling penting lah. Please insert numerator for okay.
sorry, lupa bukan borak. And what we call this? Ini tak apa? Perfect. Oh, okay. Tak nak ni tu. Kita ambil yang daripada gambar ni. Sebab nanti bila kita nak refer tiba-tiba fact apa kan? Dia ada orang argue. Apa tu? Dia ada user argue. And sebenarnya ni dia akan keluar ke bawah lah. Sebab tu kita buat dia ni kan. Saya tak nak dia satu line. Okay. And then the icon yang kita akan pakai. So let's say kita pakai the first one. 16. So 0, 16, 32, 4. 0, 16, 32, 0, 16, 32, 48, 64. Alright, then ni title lah. Error. Kita boleh sedia siap-siap lah. One, ini. So, please insert numerical value for carbohydrate. Sebab tu saya pisahkan dia, senang saya nak update. 16, 16, 32. Okay. Dan last one will be 64. Okay, this one is protein in gram. Oh, dia rapat pula ini. Okay. Saya dulu. Okay. Nampak? So dia akan keluar ke bawah. Kalau tidak dia memanjangkan nanti. Dan icon dia kali ni pangkal. Sebab kita setkan dia sebagai 16. So, yang ni keluar tanda soal. Sebab dia check yang kedua pula. Nampak? Baru. Nampak? So, yang ni tanda soal sebab kita setkan dia 16 saya get 32. And then 64. Okay. Kenapa dia macam sama? Sama ke lain-lain? Ini sebut pasal berpangkal. Okay. Tanda soal. I. Okay lain. Sebab ada titik-titik nampak. Right? So that's the use of message box lah. So this message box, kita tak capture dia punya respon. Nanti kita tengok lagi satu. We go along. Message box yang kita capture dia punya respon. Okay. Alright. Itu siap. Boleh. Try recap balik. Dia tak ni kita terkira. Sebab dia, apa ni, dia punya syllabus dia. Dia tengah-tengah tu ada benda-benda yang unik. Dia bukan macam kita belajar ikhlas kan. Dalam if else tu, if else. Ini dalam if else tu lah dia buat text comparison. Yang kita buat tadi tu. Tapi tu biasa. Tu boleh diterima ni. Yang di luar ni, yang apa tu yang kata, yang suplemen yang dia ajar tiba-tiba ada message box. So, alhamdulillah kita boleh guna message box dalam tu. Dalam if else kan. Untuk display message ni. Okay. Dan betul juga macam ni saya gunakan. Saya gunakan bila kita check numerical lah. Dia numerical apa. First one. So for the second lecture, kita lihat. Yang dekat slide ni tak ada apa. Inclusive on, not, alhamdulillah ada juga kegunaan dia kan. Bila pakai numeric, kita kena start not lah. Sebab kita nak check bila dia bukan numeric. Bila dia dapat result false tu, kita nak jadikan that false as true. Supaya kita boleh hantar message tanpa gunakan else lah. Okay. Ini text comparison direct, tak ada masalah. Sama ada pakai dim string ataupun pakai macam saya buat tadi, tak kutkan terus. Dim string tu maksudnya macam ni, alang-alang kan. So, dim string tu, maksudnya yang item yang kedua ni. So, kita boleh dim standard lah, declare dia. Dim ayat. Okay, ayat. Dan, itu. So,
sini kita akan gunakan. Kita tahu lah. Kita gunakan. No problem. Okay. Right. So the first one, to apa ataupun you boleh pakai to apa lah, dan pakai you case dengan I case kan. Boleh juga tu. Kadang-kadang tu confuse lah. American, no problem. Okay. So this one tak ada apa. We just nak play around with this one. So just try to see this one. Maksudnya ni antara function-function yang ada untuk screen lah. Jadi you can find. Ada banyak lebih daripada ni. Okay. So saya letak lagi kat bawah ni. Ni kita betulkan lagu code dia dah. Ni datang tukarkan dia kepada tak payahlah dia. Ini boleh juga kalau nak buat step by step. Ni saya just nak tunjukkan dia punya result lah. Unsur bright line. So length dia, saya tengok ni expected length dia 6. Okay. Expected length dia 6. So, kita try tengok. Dapat tak 6? Kalau okay, cantik. Nampak tak? Length dapat 6. Yang lagi satu kita naik index dia. Kita try. Length dia 6. Tapi nanti kita try follow the notch. So yang perlu. Kita start first. Where is it? Okay, sorry. Okay, the next one. Team start, team end ni tak ada apa-apa. Dia hanya buang spaces je. Okay. Dia hanya buang space. So, kalau nak tengok, dia akan jadi sini. One. Okay. Tambahkan. Kita ada nama tu. Sebenarnya copy paste saja. Tak ada apa. Mu nak tahu apa effect dia and so on. Sebab yang ni maksudnya yang kita akan keluar kat soalan-soalan objektif tu. Kita nak tengok result dia. Sama ada you append kepada string ataupun you just set away display lah. Ini simple. One. Apa dia buat? Dia trimkan spaces tadi. 6 tu datang daripada Herman ni panjang dia 6. Okay. Sekejap lagi kita cerita index dia. So trim ni dia akan buang space. Akan buang space kat depan dan space kat belakang. Okay. Sebab tu kalau macam kita tengok trim start. Kat belakang masih ada. Okay. Trim end. Kat belakang dah tak ada. Tapi depan masih ada. Dengan ini sama. Okay. Sebab kita tak override. Okay. Kita just trim kat situ. Okay. Tapi limitation dia adalah ini. Okay. Macam tak nombor kat depan. Kalau kita tak satu, kat depan, kat belakang sekali, boleh tak dia trim? Okay. So, yang ini, dia tak. Dia boleh. Okay. So, yang ini kita tengok dia tak boleh nak trim. Okay. Kenapa dia tak boleh nak trim? Sebab dia mengassume benda ni, mana dia nak tahu benda tu single space ke double space kan? As long as there is a character at depan, dia tak boleh nak trim. Tapi kalau macam ni kan, satu tu. So, tapi macam ni. Yang ini dia boleh trim. Okay. Ini dia boleh trim. Yang ni yang depan dia boleh trim. Yang belakang tak ada. Nampak? Dia tak ada. Okay. Depan dia tak ada. Okay. So that's a limitation for trim. Bukan limitation. Memang tu lah idea dia. Okay. The option hanya nak buat spaces. Okay. What else? Trimming. Okay. And then ini substring. Okay. So substring. Kita tengok. Substring ni kita nak ambil certain part of the string on. So ada string lah. Sebab dia pen. So ni. Copy this one.
kalah ni. Double quote. Okay. Where is this? Oh, tempat dia. Okay. Okay, cantik. So, kita tengok substring. Daripada substring ni, kita boleh tengok indeks ni. Okay. So, bila kita kata 7, macam tadi kita dah tahu length dia kalau ada 6 huruf, length dia 6, ada space and so on, dah akan kira sekali. Okay. So, yang ini, bila dia kata start daripada 7, tengok dia ambil daripada Washington. Sebab kita tak beritahu limitation kan. Substring ambil daripada 7. Sebab kita tak setkan length, dia ambil semula. Okay. So, soalan ni sekarang, kenapa dia yang W ni jadi 7? So, kenapa yang ini jadi 7? Sebab dia start daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak? So, ini indeks yang ke-7. So, length dia adalah berapa yang kita nampak. Tapi indexing dia masih lagi sama macam array dalam BB, dalam C++, string dalam BB, string dalam C++. Indexing start daripada 0. Okay? So, kalau kat bawah ni maksudnya 0 sampai 6. So, 0 sampai 6, lepas tu dia keluar 0 sampai space. Baik. So, itu guna substring. What else? Okay. Index of ni kita nak tahulah index yang mana. Okay. Index yang mana. Dia apa ni? Kita nak cari certain variable. Apa? Bukan variable. Kita nak cari certain character. So, katakan macam ni. Kita nak cari what we want to do. Kita nak tahu E dia kat mana. So, dalam ni kita boleh kira siap-siap lah. 0, 1, 2, 3. So, by right kita expected result dia 3. Kita dapat tak 3? Kita tahu expected result lah. Dah faham sikit konsep dia. So, kita expect E ni dia jumpa dekat index yang ke. Sebab kat sini, dia akan 3 lah E dia. So, kalau ada multiple pun sebenarnya dia akan ambil the first one on dia. So, kalau dia nak continue, dia kena take sambut. Oh, sebab dah wujud. One. Alright. Okay. One. Itu working lah. Okay. Nampak index 3. So, kenapa 3? 0, 1, 2, 3. Okay. So, itulah antara contoh-contoh ni. Ada dalam slide. Bila kita replace tak ada. Replace tak penting lah. Pula kita try replace. So for that, we can refer to online note. Kita refer ke sini. Okay, dokumen ni. So we can use this one. Reference dia ada banyak lagi. We can try. Tinggal nanti. Okay. So replace ni kita akan replace the specific character. Okay. Tapi kita try ni. Dia boleh replace semua ke tidak? Okay. Kita tak kisah yang itu. Kita akan tukar. So, kita nak replacekan P. Dia tukar semua P ke dia tukar satu P. Limitation ya. Ini bahas komen ni tadi. Okay. Limitation. So, this one kita write. One. Calculate. Apa? Oh, sorry.
Kita lupa writekan ke konsol dan baca kat luar. Yang ni tak payah dot to string, dot tag sebab dia variable lah. Ini semua all tak dot to tag lah. Apa dot tag. Bukan daripada tag pun tak payah lah dot tag. One. Okay. Tapi untuk replace, dia akan replace all the P yang ada. Okay. So you have to be careful lah. Dia akan replace all the P. Terbalik je. Okay. Kalau E macam ni kita tukarkan E ni kepada E besar. Okay. Result dia keluar sekali je. Kalau index off, dia keluar satu je. Tapi kalau replace, dia replace all. Ada 2P, dua-dua P dia replace. Okay. So you have to be careful when you use the built-in function. Dia ada limitation dia kadang-kadang dia open the limit. Dia replace all. So you have to control. Okay. Maksudnya kalau you nak dia tukar satu, you have to stop the loop. Ataupun break the loop. You have to design lah. Dan cara ni. Okay. So, I guess check. Numeric okay. Length okay. Streaming dah. That's off dah. Okay. So, any question for today? Ada soalan untuk hari ini? Question?